Bahkan orang ini menghina dan merendahkan orang-orang lain yang bercakap tentang Al-Quran. Lagi bahaya. Orang ini telah digunakan oleh satu pihak yang lain untuk mematahkan hujah-hujah orang yang hendak mengangkat hujah Al-Quran. Masya Allah. Kata Syaikhul Al-Qarni, kalau orang jenis macam ni lah, baca Quran banyak, faham Quran ada, tapi tak beramal, menyembunyikan, bersekongkol pula dengan pihak yang tak sepatutnya, maka orang ini, kata Syaikhul, serupa dengan orang-orang munafik. Dia sama je, serupa. Bahkan lama-lama dia boleh menjadi seorang munafik. Oh, ini lagi bahaya. Ya, sebab tu kita pernah dengar satu nama Snoek Hoogronje. Snoek Hoogronje ni orang Belanda. Apa status akidahnya kita serah pada Allah. Tetapi dia belajar agama, memahami agama Islam, sehingga dia diangkat sebagai ulama sampai ke Mekah. Tapi khabarnya dia telah mewarnai pandangan-pandangan penulisan-penulisan dia itu tidak setepat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan orientalis. Orientalis ni Orient Timur. Orient tu maknanya timur, talis tu pengkaji. Orientalis. Sebab itu ramai orang hari ini yang educated, orang yang duduk pengajian-pengajian yang tak pernah melalui aliran agama ni, satu ketika hatinya cenderung nak kepada agama. Jadi orang-orang ini yang selalu menjadi terpesong, sebab dia pilih buku-buku yang ditulis oleh orientalis pasal Islam. Ini yang bahaya. Dia nak Islam, hatinya betul, tapi beli baca pasal Islam semua dalam bahasa Inggeris. Kebanyakan penulis bahasa Inggeris ni adalah orientalis. Sebab itu kena hati-hati ya. Bila dia baca, tasawur Islam itu dibentuk oleh orientalis. Ini banyak. Kalau saya mengaji dulu, adalah beberapa senarai golongan orientalis yang menulis buku tentang Islam. Faham Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bertekad kita untuk tidak menjadi orang yang faham dan tidak beramal dengan Quran. Yang keempat, siapakah yang dikatakan mengabaikan Al-Quran itu? Orang itu mengabaikan untuk berubat dengan Al-Quran. Rupanya Al-Quran ni boleh menjadi syifa, sama ada roh ataupun jasad. Kena yakin tu. Kena yakin. Sandaran hujahnya apa? Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disihir oleh sihir serangan orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Mu'awwizatain. Surah Al-Mu'awwizatain. Kalau kita carilah surah Al-Mu'awwizatain sampai kiamat tak jumpa. Surah Al-Mu'awwizatain itu adalah gelaran kepada dua surah. Surah apa? Surah An-Nas, surah Al-Falaq. Jadi kalau tuan pernah dengar orang sebut satu hari nanti Nabi baca surah Al-Mu'awwizatain, itu merujuk kepada surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Nabi pun kena sihir. Jadi amalan 3 kul ni mesti jadi sebahagian budaya hidup kita. Pagi, petang nak tidur, baca. Termasuk COVID-19 ni pun sebagai anasir yang kita tak nampak. Bacalah awal-awal pagi ni doa yang disebut oleh Rasulullah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiun alim. Ini doa tu Nabi ajar. Tambah lagi dengan ayat Quran. Baca tuan-tuan. Bolehkah Al-Quran ni menyembuh penyakit-penyakit fizikal? Saya tak ada scientific punya approval. Tak ada. Kalau tuan-tuan jumpa orang tertentu, you should provide proof, tunjuk bukti macam mana Quran boleh sembuh orang sakit. Tapi saya pernah tengok dengan bukti mata saya. Satu ketika 5-6 tahun yang lepas, lama dah, 7-8 tahun yang lalu, saya dipanggil menyampaikan kuliah di satu surau di
Lembah Kelang, Kuala Lumpur. Kuliah maghrib. Selesai kuliah maghrib, saya pun bersembang dengan Tuan Imam. Agak berumur lah, maknanya pangkat bapak kita lah. Sembang-sembang, dia pun cerita, saya ustaz baru sembuh sakit, dia kata. Oh, Tuan Haji sakit apa? Stroke. Habis ustaz, badan saya, mulut saya pun sengit, dia kata. Sebut Quran pun tak betul. Saya dengar Haji jadi imam elok baca Quran, tak ada nampak sengit mulut. Dia bagi tahu, setelah saya kena stroke, mulut pun sengit. Selepas keluar wad, apa ubat saya? Dengan mulut sengit itu saya terus baca Al-Quran, baca. Lama-lama elok mulut balik. Kalau saya cerita ustaz tak percaya, mulut saya bukan macam ni, sengit. Subhanallah. Bila saya baca nota ini, saya teringat imam yang telah menceritakan tentang penyakit stroke yang dia hadapi. Akhirnya mulut dia elok, naik jadi imam balik. Orang kena stroke ni kalau baca Quran tak betul, tapi dia istiqamah di Quran. Jadi tuan-tuan, pastikan Al-Quran ini sebagai asy-syifa, sama ada ruh ataupun kita minta perlindungan dengan bacaan Al-Quran daripada fitnah-fitnah kejahatan yang tidak boleh dilihat oleh mata. Kita disuruh selesaikan suratul Baqarah. Kalau rumah kita tak apa nak tenteram, kan? Saya duduk bawah, ada bunyi kat atas ustaz. Ada orang ceritanya saya macam tu. Rumah ni lama saya tak balik ustaz. Saya duduk jauh, dia kata. Bila saya balik rumah ni, kami bukan larat naik atas lah. Tidur malam atas macam-macam bunyi, lantaklah. Dia kata, baca suratul Baqarah. Nabi sebut, bila kamu tinggalkan rumah terlalu lama atau masuk rumah baru, selesaikan suratul Baqarah dalam rumah kamu, maka syaitan dan jin akan keluar semua sekali. Ada orang tanya dengan saya, boleh tak kita pasang kaset? Kaset itu tak ada makna apa. Kita yang baca suratul Baqarah di dalam rumah itu. Dan saya nak sebut pada tuan-tuan, antara yang boleh melindungi rumah kita dengan izin Allah adalah kehadiran malaikat rahmah dalam rumah itu. Tapi ada satu sebab malaikat rahmah tak masuk rumah. Malaikat maut masuk, rakib kiri kanan masuk, malaikat rahmat tak masuk. Kenapa malaikat rahmat tak masuk? Saya baca kuliah bulanan di Masjid Kampung Jamuan, Kuala Kangsar. Hadis-hadis tentang ibadah, maka saya telah membaca sebelum Ramadan tentang peringatan Rasulullah SAW. Satu hadis qudsi, Allah menempelak orang yang mengukir dan mencipta gambar patung. Maka perbahasan itu, mana-mana orang yang menggantung gambar manusia atau binatang dalam rumah, maka malaikat rahmat tak masuk rumah dia. Tuan-tuan boleh buka Bayalinna, saya dah cek 2-3 fatwa. Rumah yang ada gambar orang, gambar binatang, atau apatah lagi patung. Kalau patung-patung permainan tu ulama bahas tak apa itu permainan. Sebab itu kalau beli patung-patung permainan, anak-anak cucu nak main, bagi dia main sampai tercabuk tangan, tanggai kepala. Tapi orang hari ni beli patung-patung permainan yang mahal-mahal, simpan elok-elok dalam cermin. Jadi mana-mana ada gambar manusia hidup di dalam rumah, memang malaikat rahmat tak masuk. Apakah fungsi malaikat rahmah? Dalam hadis itu menyebut, malaikat rahmat ni pertama dia bawa rahmat. Kedua, bila dia ada kejahatan syaitan jin tu keluar, dia ada dalam. Dan dikhabarkan malaikat rahmat itu solat dalam rumah orang. Tapi bila ada gambar, dia tak masuk. Gambar apa ustaz? Gambar kita, gambar keluarga kita, gambar tangkap gambar ramai yang anak-anak beranak, gambar convocation anak-anak, gambar pingat-pingat kita yang kita letak semua tu. Terima kenyataan tu. Terus tanya soalan. Ya dah. Beli anjing kita dah baca dulu dah. Memang malaikat pun tak mari ya, kecuali dalam urusan dia menggunakan khidmat anjing itu.
Tapi gambar tu saya kena tekan lah. Dan yang terakhir, yang kelima, siapakah dikatakan mengabaikan Al-Quran? Mengabaikan Al-Quran itu juga merujuk kepada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan untuk pertemuan-pertemuan rasmi, dijadikan Al-Quran itu bacaan untuk pesta-pesta, atau Al-Quran itu hanya dibaca di atas kubur sahaja. Nak buat program, majlis-majlis, kita mulakan program ini dengan bacaan Al-Quran. Datanglah satu qori, baca Quran sedap. Lepas tu program tu pun berjalan tanpa patuh syariah. Yang hadir pun pakai pakaian mencolok mata, tudung tak pakai, pergaulan bebas. Quran sebagai satu tanda pembuka majlis sahaja. Itu tanda-tanda akhir zaman tu. Kata Asy-Syari'atul Al-Qarni, Al-Quran mesti diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam istilah modernnya, Quran ini mesti merentas. Merentas, menyerap dalam kehidupan nyata seperti persoalan ekonomi, politik, pemerintahan, bidang seni budaya, dan sebagainya. Agenda-agenda kehidupan mesti tidak terpisah dengan Al-Quran. Siapa kita? Peniaga. Peniaga, bila dia meniaga, dia teringat satu ayat dalam Quran. Allah mengancam peniaga yang menipu timbangan. Jadi bukan semua nak jaga agama tu di pentas ni. Jagalah agama tu di tempat posisi yang kita ada. Orang jual ikan, dia kenangkan amaran Allah, jangan tipu timbangan. Dia doktor perubatan. Tuan-tuan boleh cari, nanti kalau hendak lah, saya panggil satu doktor. Dulu ngaji kat Jordan, tak silap saya. Dia doktor perubatan. Duduk di Manjung, doktor hospital Manjung. Pernah dijemput oleh Jaib, bagi satu kuliah daurah tentang kesihatan Islam dengan Dr. Basit. Muda doktor ni. Ada kuliah lagi. Kadang-kadang dia datang kuliah pun tak sempat nak tukar baju. Dia pakai yang long sleeve, dia bagi ceramah kuliah maghrib. Sebab dia on call, tak boleh balik rumah. Kuliah maghrib, mari. Hebat doktor, muda daripada saya lagi. Kalau ada masa lepas Ramadan, kita panggil dia datang. Ceritakan pengalaman dia masa dia jadi doktor di Sungai Buloh, tak silap saya. Dia cerita di halayak ramai, di dalam banquet. Antara kandungan ceritanya begini. Ketika dia menjalankan tugasnya sebagai seorang doktor, ada satu pesakit Cina tua, dalam perkiraan hayat tak lama, mana penyakit kritikal. Jadi doktor ni dia bagi tahu, saya mendekati pesakit Cina yang kalau ikut hayat lama tak hidup ni. Lama lagi tak lama nak hidup ni. Cerita pasal Islam. Sikit-sikit dia cerita. Sambil-sambil ubat, sembang santai, cerita pasal Islam. Apa kata Cina ni? Lama-lama kata Cina tua ni, saya sudah lama nak dengar benda ni. Dan saya teringin nak masuk Islam. Allahu Akbar. Tapi Cina ni kata kat doktor ni, kalau saya masuk Islam, saya takut satu je. Pertama, saya sakit. Kalau saya masuk Islam, nanti anak-anak saudara saya tak mau terima saya. Siapa nak jaga saya? Ataupun saya mati, siapa nak urus? Kata doktor muda ni, uncle jangan risau. Masuk Islam, saya jaga uncle. Saya urus uncle. Akhirnya bersyahadahlah Cina tua ni di hospital. Tidak lama kemudian meninggal Cina ni. Silap satu aja, tak sempat buat dokumentasi. Tak ada bukti. Bila dia meninggal, keluarga-keluarga dia bukan Islam ambil dia, urus dia. Cara pengkebumian orang bukan Islam. Tapi tak apalah, dah syahadah. Itulah bukti doktor yang mengamalkan Al-Quran di tempat bidang kerja dia. Saya sebut pada anak-anak saya, kamu nak jadi apa, jadilah. Nak buka tayar motosikal ke? Nak kerja di mana-mana ke? Yang orang tak nak sudi kerja tempat kotor ni. Tapi jiwa kamu mesti dengan Al-Quran. Hidup kamu mesti beragama. Apa guna kerja yang nampak berprestij, akhirnya mak bapak ditinggalkan, Al-Quran tak baca, macam yang kita baca pada pagi ini. Hidup bukannya lama, sebentar aja. Sebentar. Seperti disebut oleh Rasulullah, hidup ni umpama perjalanan jauh, singgah di sebuah pohon pokok, beredup. Lepas tu kita sambung perjalanan semula.
menuju perkampungan abadi, yaitu di Yaumul Mahsyar. Itulah kita yang sebenar-benarnya. Terima kasih atas perhatian. Minta maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan sedikit peringatan yang tidak seberapa ini, sekurang-kurangnya telinga yang paling dekat akan mendapat manfaat. Siapakah yang mendapat manfaat? Siapa telinga yang paling dekat? Telinga yang paling dekat itu adalah orang bercakap itu sendiri. Dialah yang akan bagi manfaat paling kurang untuk apa yang diingatkan pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu. Innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.